saya nak tanya Nilofa. Macam mana Nilofa cuba belajar hari-hari untuk istiqamah zikir? Ada kaedah tak untuk Nilofa supaya istiqamah dengan zikir tertentu? Jadi selepas solat fardu saya akan duduk sekejap untuk ulang zikir-zikir subhanallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, istighfar, selawat, semua tu memang saya wajibkan untuk buat selepas solat. Dan masa masuk kereta, jadi saya akan ingat point-point dalam seharian, time mana yang saya akan wajib. Jadi benda tu jadi rutin. Bila kita masuk kereta je duduk je, dan saya akan sebut mulut. Jadi automatically subconscious saya memang dah terbiasa. Okay, subhanallah. Ataupun sebelum tidur nak lelap tu, bila dah set alarm, I ingat dah bila set alarm akan terus zikir, selawat. Jadi nak mulakan memang susah, tapi saya jadikan rutin di beberapa perbuatan harian. Subhanallah. Memang bagus. Nilofa, tips tu sangat bagus. Sebenarnya saya pun nak berkongsi tip yang lebih kurang sama. Sebenarnya dalam bab kita nak istiqamah dengan zikir, sebab bukan mudah nak istiqamah dengan zikir sebenarnya. Kadang-kadang kita drive jauh pun, mula-mula je kita start dengan zikir. Kan? Subhanallah, subhanallah. Lama diam. Kita tak sedar, mulut kita diam. Subhanallah. Kemudian kadang-kadang kita start masak, kita nak zikir, lepas tu kita jadi diam. Pertama, saya setuju macam cara Nilofa buat, ada poin-poin yang ditetapkan. Contoh macam ni, ada orang tanya, Ustaz macam mana? Banyak sangat zikir, tapi kalau boleh saya nak juga zikir istighfar, saya nak juga banyakkan selawat, saya nak juga banyakkan zikir subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu hadis Nabi yang sahih tu. Betul. Saya juga nak zikir la haula wala quwata illa billah. Jadi kadang-kadang kita boleh buat begini. Contoh, selepas subuh sehinggalah zuhur, kita tetapkan kita nak banyakkan zikir la ilaha illallah. Contoh, la ilaha illallah. Sebab apa? Itu merujuk hadis Nabi. Afdalu zikru la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah zikir la ilaha illallah. Itu nombor satu, Nilofa. Paling afdal zikir adalah kalimah la ilaha illallah. Begitu juga pesanan Nabi dalam bulan Ramadan ni, sepenuh bulan Ramadan ni, hadis Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Salman. Pada hari terakhir di bulan Sya'ban, Nabi berkhutbah. Maksudnya sehari sebelum masuk Ramadan. Khutbah tu panjang Nilofa, panjang, tapi di hujung Nabi bersabda, lakukanlah sebanyak-banyaknya di dalam bulan Ramadan 4 perkara. Nabi sebut. Yang pertama, dua perkara yang mendatangkan redha Allah terhadap kamu. Dan 2 perkara lagi yang engkau perlukan. Nabi kata. 2 perkara yang mendatangkan redha kepada Allah kepada kamu, perbanyakkanlah zikir la ilaha illallah dan astaghfirullah. Nabi minta di bulan Ramadan, Nabi bagikan wasiat, bulan Ramadan perbanyakkan 2 zikir ni, la ilaha illallah dengan astaghfirullah. Dan 2 lagi yang kamu perlukan, Nabi kata, iaitu perbanyakkan meminta syurga dan selamat daripada api neraka Allah. Okey, subhanallah. Nilofa, contoh, kita boleh mula. Sebab apa? Waktu yang paling panjang antara jarak solat subuh ke zuhur. Contoh, kita mula besok, start pada subuh ke zuhur, kita cuba letak mindset kita, perbanyakkan zikir la ilaha illallah. Jadi kita tak perlu macam nak fikir, nak zikir ni. Kadang lepas solat kita nak zikir semua, sampai ketiga kadang kita rasa macam, ada benda nak buat lah, ginilah. Lepas tu kita jadi tertinggal, lepas tu kita rasa macam zikir laju-laju. Jadi kita terus set subuh ke zuhur, la ilaha illallah. Masak ke, pakai baju ke, masuk duduk rehat ke, buat apa, menyapu ke, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terhenti sekejap, okey, lepas tu ingat balik, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai zuhur, kita letak pula mindset, okey, start zuhur sampai asar adalah zikir astaghfirullah, contoh. Astagfirullah, kejap-kejap, lepas tu berhenti, astagfirullah. Okey, kita letak pula contoh lepas asar, ini terpulang, ini cadangan. Nak letak mana-mana zikir terpulang pada masing-masing. Start asar pula, kita pun bagi tahu anak-anak. Kalau saya lah, okey, start asar sampai maghrib, sekarang kita zikir pula subhanallah wa bihamdi. Maghrib sampai isyak mungkin subhanallahil azim. Okey, ataupun nak letak lepas asar selawat sampai maghrib, kita nak banyakkan selawat masa tu. Contoh, maghrib dengan isyak tu pendek, mungkin adalah nak zikir panjang sikit ke, sekian-sekian sambil-sambil uruskan anak apa semua. Isyak sampai tidur, contohnya nak zikir apa. Lepas tu esok nak set zikir lain, contoh, terpulang.
Tapi biasanya kalau kita setting begitu, kita akan lebih fokus. Kita akan lebih fokus. Kita tak perlu fikir, kita fokus zikir tu je, sekian-sekian. Ada orang buat begitu. Kemudian ada sahabat saya, subhanallah, bila saya tengok rumah dia buat macam ni. Macam rumah kan, ini saya bagi tip kepada suri rumah. Tapi alhamdulillah ramai yang buat tips ni. Kata ustazah saya penat lah kat rumah saya gini dengan anak dengan ni. Saya rasa macam kadang tak semangat ini. Okey. Jadi cadangannya di setiap ruang kita letakkan zikir-zikir tertentu. Okey, contoh macam ni. Ada orang bila kat dapur dia dah tulis satu zikir. Di dapur dia banyakkan zikir subhanallah contoh kan. Subhanallah. Jadi bila masuk je ruang dapur dia subhanallah, subhanallah. Buat kerja je subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bila ruang tamu, masa ngemang-ngemang ruang tamu ada zikir tertentu. Bila time jemur kain tu kan, ada zikir kat tempat jemur kain. Bila ruang ruang rehat ada zikir sekian-sekian. Bila time gosok baju, dia ada zikir dia dah siap tampal. Jadi dia kata ustazah subhanallah, bila dah buat zikir-zikir di ruang-ruang tu, masuk bilik zikir apa. Jadi dia tak rasa rugi pun duduk lama-lama kat situ. Bila gosok baju yang sama ni rasa macam ni, daripada gosok baju baik aku pergi ngaji Quran daripada aku gosok baju. Tak ada. Gosok baju tu sambil dia nak perbanyakkan zikir yang dia tetapkan. Subhanallah. Sebab tak terlintas kan sebelum ni? Kita mungkin tak terlintas nak buat begitu. Macam Nilofa, dah set dalam kereta nak zikir apa? Nilofa banyak ke atas kereta? Banyak. Banyak waktu atas kenderaan. Ada orang, mungkin adakah atas kenderaan tu laluan yang sama? Rumah ke office kan macam mana? Laluan yang sama. Laluan yang sama. Okey, ada sahabat saya dia buat macam ni. Dia dah tahu untuk sampai ke pejabat ada 10, contoh ada 5 traffic light. Dia akan buat satu traffic light ke satu traffic light ada zikir dia. Traffic light ni ke traffic light ni zikir lain. Jadi dia kata, menarik. Jadi dia kata bila berlaku jam, dia tak rasa pun ralat. Bahkan dia rasa macam, jam lagi banyak aku boleh zikir. It's okay. Jadi dia relax. Okay, zikir pertama ni la ilaha illallah. Traffic light kedua hingga ketiga zikir ni. Time laju, alamak sikit dia dapat zikir. Macam tu. Kadang-kadang kita stres kan, jam ke nak cepat apa semua. Tapi sebenarnya masa ni bila kita isi dengan zikrullah, Allah akan gantikan dengan kemanisan. Kita tunggu orang, kadang kita nak marah kan? Orang lambat 20 minit, masa aku ni, dia tak hormat masa aku. Tapi kalau kita terus set, okay, kalau dia lambat, aku akan zikir ni. So, bila datang, it's okay, don't worry, tak apa. Tak apa. Sebab apa? Kita tak rasa pun masa kita tu, subhanallah. Masya Allah. Suami saya baru maklumkan view sekarang ni adalah 13K. View yang paling tinggi setakat ni pengalaman saya melalui FB. Sebab FB memang payah nak reach tengok 13K, alhamdulillah. Maksudnya Nilofa, subhanallah, bila kita tunggu orang, kita buat apa-apa, kita tak jadi rasa macam rugi. Tak rasa menyesal pun, tak ada. It's okay awak lambat, it's okay. Sebab kita rasa macam, seronok tadi sementara tu aku boleh zikir. Kita dah set. Kalau nunggu orang lambat, kita nak zikir apa? So, saya ada baca satu buku mindful pasal tentang mindfulness. Saya tahu kalau dalam bahasa Melayunya apa perkataan mindfulness tu, tapi apa yang dibuat praktisnya macam ni. Mungkin kita boleh lekatkan sticky notes macam yang colour biru, colour kuning, colour pink tu kan. Kalau katakan kita nampak peti sejuk, zikir colour pink tu apa dia? Kalau kita lekatkan itu pun boleh juga, mungkin boleh kita guna pakai juga konsep yang sama untuk praktiskan zikir ataupun selawat. Saya nak share sikit je Ustazah. Sila. Share banyak pun tak apa Nilofa. Okay. Ada satu masa tu saya sangat susah hati lah ataupun ada benda yang mengacau saya punya fikiran. Jadi ibu saya pun tahu tentang apa yang saya tengah lalui semua everything, dan saya ingat lagi dalam keadaan yang saya macam serba tak kena tu, ibu saya message saya cakap, dia panggil saya Love. Okay, Love, zikir banyak-banyak, selawat banyak-banyak, zikir banyak-banyak. For the first time. And then lepas tu lama sikit tu, dan ada selang beberapa lama tu di message lagi saya, dia cakap zikir, dia kata zikir banyak-banyak, selawat banyak-banyak. Saya kata macam, aku tak pernah zikir banyak-banyak. Okay, apa kata aku try zikir banyak-banyak? Nak tahu? Aku nak cuba kalau betul zikir ni boleh sort of macam tenang kata melapangkan saya punya masalah masa tu. Jadi saya buat ekstrim. Saya buat memang puluh-puluh ribu punya satu hari.
Jadi saya buat sampai setiap malam saya tidur dengan tasbih. Kalau bangun pagi esok kan 5,000, 8,000. Sehari tu memang puluh-puluh ribu. Saya buat dalam masa yang agak lama dan saya Masya Allah, dia punya efek tu saya tak boleh nak cakap dekat orang. Dia punya lapang dan sejuk dada tu macam mana rasa dia. Jadi bila sekarang kan, kalau kata, sebab tu saya rasa macam zikir, selawat, istighfar ni antara benda yang kena ada dalam hidup kita sehari-hari. Ya, wajib. Okey, Nilofa. Bila Nilofa ada masalah stres, Nilofa rasa macam mana? Dada. Sempit. Kita rasa macam kalau kata kita stres, kita terlalu fikirkan masalah, alamak dunia ni macam mana aku jenis. Kita akan rasa macam kecilnya, macam sempit kan. Tapi sebenarnya dengan zikir tu membantu kita untuk kita nampak kita lebih positif, kita lapang, kita rasa kita boleh semakin tersenyum dan kita boleh melepaskan masalah tu dan ada kebergantungan yang yang lebih besar lah. Yang kuat. Okey, subhanallah. Antara hikmah zikir ni memang sangat besar, sangat luas, sangat fadilatnya. Nilofa, yang menyempitkan hati dan melapangkan hati adalah Allah. Allah ya Khafid, Allah ya Wasid, Allah ya Basid, Allah ya Wasid, Allah yang maha melapangkan dan Allah yang maha menyempitkan hati. Sama ada Allah akan menyempitkan hati kita, biasanya hati manusia akan sempit dengan hal dunia dan akan lapang dengan hal akhirat. Hati kita akan sempit bila kita lupa Allah dan kita membesarkan makhluk Allah. Hati kita akan jadi lapang bila kita ingat Allah. Sebab itu bila kita sebut zikir, hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Cukuplah Allah bagiku, tidak ada di dalam hati. Saya masih sensitif dengan zikir sebab arwah tu saya memang favorite arwah tu saya. Subhanallah, zikir kan. Sebenarnya zikir itu hasbi rabbi jalallah, cukuplah Allah bagiku, ma fi qalbi ghairullah, tidak ada selain Allah dalam hatiku. Zikir itu mula-mula kita ulang, dia tak masuk lagi tau. Lama-lama bila dia masuk sikit-sikit, pengulangan ni memang sangat penting. Pengulangan macam Nilofa sebut sampai ribu-ribu kali. Bila dia masuk, cukuplah Allah bagiku, sampai ketika kita rasa macam masalah yang besar tadi tu, masalah yang besar, Allah akan kecilkan masalah tu. Allah akan kecilkan bagi kita. Masalah mungkin tak settle lagi, masalah tetap masalah, tapi hati kita dah lapang, jadi masalah tu jadi kecil. Maksudnya sebelum ini hati kita sempit, masalah kecil je sebenarnya. Tapi sebab hati sempit, tak muat nak masuk. Jadi sesak nafas. Tapi bila hati tu dah lapang, masalah tu saiz yang sama, jadi dah tak rasa. Allahu Akbar, subhanallah. Mungkin juga saya rasa sudah penting juga kalau sudah kena selalu ingatkan kepada pengikut Ustazah untuk tahu makna zikir selawat tu. Jangan sekadar baca apa yang itu dalam buku. Kena faham, kena selami maksud, kena feel it. Saya rasa itu sangat satu poin yang penting lah. Kan Ustazah kan? Betul. Nilofa ni bila Nilofa amalkan zikir, Nilofa faham tak maksud? Kena, saya akan make sure saya akan faham dan saya akan ingat apa. Perkataan ni Arab ni apa dia maksud dia, ni apa dia. So, bila saya sebut tu, saya boleh feel. Okey, subhanallah, alhamdulillah. Masya Allah, baguslah. Maksudnya Nilofa konsepnya bila zikir mesti faham maksud. Okey.